Selamat sejahtera kepada pensyarah yang terhormat Encik Muhammad Zaki bin Jamaluddin. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 EDUP 3053 iaitu teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Soalan tugasan yang telah diberikan ialah bentangkan secara berkumpulan bagaimana laman web yang dibina dapat digunakan oleh pasukan kami dalam proses pengajaran dan pembelajaran berpandukan modul reka bentuk pengajaran Azure. Pengenalan modul Azure. Modul Azure ini dikenali sebagai sesuatu modul reka bentuk yang berasaskan bilik darjah. Modul reka bentuk Azure ini sering digunakan oleh guru dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan berkesan. Modul ini juga membolehkan seseorang guru tersebut mencapai objektif pembelajaran yang diasratkan ataupun yang telah ditetapkan. Modul Azure ini menekankan 6 aspek iaitu H mewakili analis learner iaitu analisis murid. Seterusnya S yang terdapat dalam Azure mewakili state objektif iaitu nyatakan objektif. S yang seterusnya pula merujuk kepada select methods media and materials iaitu pilih kaedah media dan bahan sumber. U pula mewakili utilize media materials iaitu gunakan media dan bahan sumber. R pula merujuk kepada require learner participation iaitu libatkan murid dalam pembelajaran. Seterusnya E terakhir mewakili evaluate and revise materials iaitu nilai dan semak semula. Baiklah, marilah kita lihat reka bentuk laman web yang telah kami bina berdasarkan modul Azure. Laman web yang telah kami bina khususnya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan tajuknya ialah perkataan. Subtajuknya pula kata hubung. Laman web yang dibina berdasarkan modul Azure ini menitikberatkan 6 aspek yang seperti dinyatakan tadi. Aspek yang pertama ialah analisis murid. Analisis dibuat terhadap ciri-ciri umum, pengetahuan sedia ada dan gaya pembelajaran. Ciri-ciri umum sasaran penggunaan pengguna laman web ini ialah murid-murid yang terdiri daripada kelas 4 cemerlang yang mempunyai tahap sederhana dan bilangannya 30 murid iaitu 19 lelaki dan 11 perempuan. Kesemua mereka berumur 10 tahun dan lokasi sekolah mereka berada di luar bandar. Seterusnya, pengetahuan sedia ada pada murid-murid tersebut ialah murid-murid pernah menggunakan kata hubung dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, gaya pembelajaran bagi laman web yang telah dibina oleh pasukan kami ialah model gaya pembelajaran BAK, Ferner, Carroll, Orton, Gillingham, Stillman dan Montessori 1920. Gaya pembelajaran ini dapat dilihat dalam laman web yang telah kami bina dari segi visual iaitu 70%, auditory 20% dan kinestetik 10%. Seterusnya S iaitu state objektif, nyatakan objektif. Berdasarkan laman web yang telah dibina oleh pasukan kami, terdapat beberapa objektif pembelajaran yang telah ditetapkan, iaitu objektif pembelajaran dari segi kognitif ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat memilih 10 kata hubung dengan tepat berdasarkan konteks ayat. Seterusnya, murid juga dapat membina 5 ayat dengan betul menggunakan kata hubung berdasarkan gambar. Objektif dari segi efektif pula, murid dapat melibatkan diri secara aktif dalam mengakses kandungan laman web kata hubung. Seterusnya, murid juga dapat memberikan komitmen yang tinggi dalam menjalani ujian pra dan ujian pasca. Aspek yang seterusnya ialah select methods, media and materials iaitu pilih kaedah, media dan bahan sumber. Terdapat beberapa kaedah, media dan bahan sumber yang telah disertakan dalam laman web yang telah dibina oleh pasukan kami. Kaedah yang digunakan bagi laman web yang telah dibina ialah kaedah penorakaan iaitu murid dikendaki menoraka tentang maklumat lanjut tentang kata hubung dengan sendiri. Seterusnya, kaedah berpusatkan murid dan juga kaedah berpusatkan bahan. Seterusnya, media yang digunakan dalam laman web kami ialah komputer ribat, telefon pintar atau telefon pintar untuk mengakses laman web. Seterusnya, audio yang disertakan dalam laman web telah dirakam dengan menggunakan perisian Audacity. Seterusnya, disertakan juga video yang berdurasi 2 minit 6 saat. Bukan itu saja, terdapat juga visual yang berbentuk gambar dan animasi berbentuk GIF dalam laman web yang telah dibina oleh pasukan kami. Seterusnya, bahan sumber pembelajaran yang digunakan ialah laman web ini telah dibina dengan menggunakan Blogspot.
Media 2D yang terdapat dalam laman web ini ialah gambar-gambar bagi contoh penggunaan kata hubung dalam ayat dan teks bergambar. Seterusnya, jika kita lihat media 3D, terdapat permainan word wall disertakan dalam laman web yang telah dibina oleh pasukan kami bagi menguji pemahaman murid. Seterusnya, bahan sumber pembelajaran yang terakhir ialah Google Form. Google Form ini digunakan oleh guru untuk menjalani ujian pra dan ujian pasca. Seterusnya ialah U. U mewakili kepada Utilize Media and Materials, iaitu guna media dan bahan sumber. Antara media dan bahan sumber yang digunakan dalam laman web ialah yang pertama, komputer riba ataupun telefon pintar. Komputer riba dan telefon pintar digunakan untuk mengakses laman web yang telah kami bina, iaitu kata hubung. Yang kedua ialah Google Form. Google Form digunakan sebagai platform untuk menjalani ujian pra dan ujian pasca. Yang ketiga ialah Media 2D. Media 2D iaitu gambar. Gambar visual digunakan untuk menunjukkan 3 jenis penggunaan kata hubung dalam ayat. Teks bergambar juga digunakan dalam laman web bagi latihan pengukuhan minda. Permainan word wall digunakan dalam laman web sebagai praktis bagi menguji tahap pemahaman murid. Permainan word wall. Dalam permainan ini, yang mengandungi imej-imej yang dianimasikan menggunakan gabungan kemahiran kreatif dan program komputer untuk membuat imej yang mempunyai rupa untuk pergerakan. Seterusnya ialah audio. Audio penerangan disertakan dalam laman web bagi 3 jenis penggunaan kata hubung dalam ayat. Yang kelima ialah video. Video lagu pengenalan kata hubung disertakan dalam set induksi supaya murid dapat memahami konsep kata hubung secara menyeluruh. Yang terakhir ialah animasi. Animasi dalam laman web dijadikan sebagai daya tarikan utama murid bagi mengakses laman web sepenuhnya. Berikut merupakan elemen-elemen yang terkandung dalam laman web kami. Yang pertama ialah animasi seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Yang kedua, video. Yang ketiga, visual. Yang keempat, audio. Yang kelima, permainan word wall. Dan yang keenam ialah teks bergambar. Seterusnya ialah R. R mewakili Require Learners Participation. Dalam bahasa Melayu, libatkan murid dalam pembelajaran. Laman web yang telah kami bina membolehkan murid-murid terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini kerana dalam laman web yang kami bina, ia dimulakan dengan set induksi. Dalam set induksi, kami telah menyertakan video lagu pengenalan kata hubung. Dalam video lagu pengenalan kata hubung, murid akan diperlihatkan contoh-contoh kata hubung. Seterusnya, murid diberikan maksud dan beberapa contoh penggunaan kata hubung dalam ayat yang lengkap. Selain itu, murid-murid juga diberikan latihan uji minda bagi membina ayat menggunakan kata hubung berdasarkan gambar. Yang keempat ialah murid diberikan praktis, iaitu praktis 1 dan praktis 2 yang berbentuk permainan word wall. Yang terakhir ialah murid diperlihatkan rumusan pembelajaran kata hubung. Yang terakhir ialah E. E mewakili Evaluate and Revise. Dalam bahasa Melayu, nilai dan sema semula. Dalam aspek ini, terdapat 2 perkara yang dipertimbangkan. Yang pertama ialah nilai pencapaian murid. Bagi menilai pencapaian murid, dalam laman web ini terdapat latihan uji minda. Dalam latihan uji minda ini, murid-murid perlu membina ayat menggunakan kata hubung yang diberikan dalam gambar. Seterusnya, murid juga diberikan praktis 1. Praktis 1 ialah memilih kata hubung yang tepat berdasarkan 4 pilihan jawapan. Yang ketiga ialah murid diberikan praktis 2. Dalam praktis kedua ini, murid perlu menyeret dan meletakkan kata hubung yang tepat mengikut konteks ayat.
Seterusnya ialah nilai dan sema keberkesanan media. Keberkesanan media ini akan dilaksanakan dengan menggunakan Google Form. Yang pertama, murid akan menjalani ujian pra selama 15 minit. Seterusnya, murid akan diberikan pautan laman web yang telah dibina oleh guru. Yang ketiga, murid akan menjalani ujian pasca. Yang terakhir ialah jawapan ujian pra dan ujian pasca disema dan direkod. Akhirnya, keputusan markah dianalisis untuk menentukan keberkesanan laman web. Melalui ini, murid dapat membuat kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan pembelajaran dalam laman web. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Baiklah, hari ini cikgu nak menggunakan cara pengajaran yang baru, iaitu pengajaran dengan menggunakan akseskan diri. Siapa tahu apa itu akseskan diri? Tak tahu, cikgu. Baiklah, cikgu akan terangkan. Pembelajaran akseskan diri ini, cikgu akan bekalkan bahan, murid-murid akan melakukan pembelajaran secara sendiri. Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Nanti cikgu akan bagi pautan laman web kata hubung yang telah dibina oleh cikgu. Anda semua dikehendaki mengakses laman web itu untuk membuat pembelajaran akseskan diri. Boleh ke? Boleh, cikgu. Baiklah, cikgu akan tunjukkan laman web yang anda akan akses sebentar lagi. Okey, cikgu. Cikgu, kalau Ya. begitu kelas akan habis awal ke, cikgu? Tak, dalam laman web itu terdapat banyak nota, latihan, uji minda yang semua murid-murid hendak siap. Lepas siap, baru kelas akan tamat. Faham? Faham, cikgu. Ke laman web ini? Nampak, cikgu, nampak. Baiklah, ini merupakan halaman utama. Cikgu nak akses semua ini. Boleh nampak kan nota kata hubung, penerangan, pengukuhan minda, praktis 1 dan praktis 2. Cikgu nak anda semua akses semua yang ini. Boleh kan? Boleh, cikgu. Baiklah. Okey. Nanti, cikgu akan kongsikan pautan laman web ini dalam Google Meet ini. Okey, cikgu. Cikgu, maksudnya saya kena buka sekarang kan, cikgu? Ya, Vinodini. Okey, cikgu. Dah dapat ke? Dah dapat pautan Sudah dapat, ke? cikgu. Sekejap, cikgu. Saya Cuba. try buka. Okey. Boleh, cikgu. Boleh buka. Baiklah, cikgu bagi masa. Anda semua sila akses laman web tersebut dengan sepenuhnya. Sila, okey. Selamat maju jaya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu ya. Baik, cikgu. Okey. Semua dah akses ke laman web tersebut? Sudah, cikgu. Baiklah. Okey, cikgu nak tanya. Anda semua faham tak tentang kata hubung ini? Faham, cikgu. Faham. Sebab nota cikgu mudah dan ringkas. Ada contoh banyak. Audio, video. Semua. Baiklah. Okey, audio, visual dan video yang digunakan dalam laman web itu sudah pasti menarik perhatian anda semua kan? Ya, Untuk- cikgu. Ya, okey. Dengan ini saya dapat lihat di sini markah praktis semua dapat betul. Maksudnya laman web ini memberi kesan yang efektif. Jadi Yeay.
Okey, jadi cikgu anggapkan objektif pembelajaran ini dapat dicapai, iaitu anda semua dapat memilih kata hubung yang tepat berdasarkan konteks ayat yang betul dan dapat membina ayat dengan menggunakan kata hubung yang betul. Jadi, seronok tak belajar dengan menggunakan laman web? Betul cikgu, sangat seronok. Baiklah, nanti pengajaran yang seterusnya cikgu akan cuba menggunakan laman web sebagai bahan pengajaran. Boleh cikgu. Okey, baiklah. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi.